secara Morbius, PN judi negara cabut lari tak cukup tanah. Saya sebenarnya saya tidak mau mentertawakan mereka. Saya kalaulah dalam isu apabila benar sebagaimana yang catatkan dalam kertas audit Jabatan Audit Negara itu, akan ada mereka yang akan dihadapkan ke muka pengadilan. Jadi saya tidak mau mentertawakan mereka. Ini saya anggap mereka itu musibah yang dicari. Jika itu yang berlaku, jangan kita nak ketawakan mereka. Saya mengharapkan itu memberi kesedaran kepada pemimpin akan datang. Kena ingat bahawa jawatan yang anda pimpin itu, yang anda pegang itu, yang anda sandang, bukan untuk mengkayakan diri sendiri. Perlu diingat, itu adalah amanah. Amanah ahli, amanah rakyat. Jangan anda menjual nama rakyat untuk mendapat jawatan tapi tidak melaksanakannya. Itu sudah boleh lihat macam mana semalam, hari ini pun persidangan Dewan Rakyat. Saya dah orang kata malas nak pergi ke Parlimen. Sebab tak ada apa. Perbicaraan ataupun apa yang dilontarkan dalam persidangan itu tidak berupa persidangan rakyat. Sedangkan Parlimen itu adalah Dewan Rakyat. Laporannya persidangan Dewan Rakyat yang seharusnya membincangkan persoalan rakyat. Saudara Jarrah, kenapa begitu? Kenapa begitu, Saudara Jarrah? Kenapa nak dibuang Presiden? Apa salah beliau? Ahli-ahli sepatutnya kewalakan itu kekal dan tak terbukti kesalahan. Kalau dia salah, mahkamah menetapkan kesalahan, barulah ini kita terperangkap. Puan Jaharah, saya nak bagi tahu, Presiden UMNO ni lencun, dicaci nista, bukan hanya oleh pembangkang, malahan oleh ahli sendiri yang terperangkap dan terperdaya dengan acuan oleh orang luar. Sedangkan orang yang mencipta segala pandangan buruk terhadap Presiden ini, waktu Dr. Mahathir gagal untuk meminta Datuk Zahid membawa ahli-ahli Parlimen UMNO menyertai parti PBM. Itu puncanya. Yang kedua, dia tidak bersetuju ahli-ahli UMNO menyertai parti PBM dan mahu menghapuskan UMNO. Jadi bila dia nak mempertahankan Dr. Mahathir waktu itu sebagai Perdana Menteri, you nak tunjuk pandai dengan I, maka dicipta adanya kes itu, kes ini. Tapi kes Majlis Shah Alam dah terbukti tidak ada kesalahan. Tapi kerana dicipta waktu itu dia memegang media massa dan sebagainya, maka buruklah Presiden UMNO. Dan kita pula nak percaya. Ini yang saya bukan nak mempertahankan dia sebagai Zahid Hamidi, tidak. Presiden UMNO yang dicerca oleh pembangkang kerana mereka gagal memenuhi hasrat untuk membawa semua ahli-ahli UMNO menyertai PBM. Waktu itu Dr. Mahathir cuma ada 13 kursi Parlimen. Dia mengharapkan dengan waktu itu UMNO Barisan Nasional ada 79 kursi. Kalau 79 kursi campur dengan mereka ada 13, di situ ada 92 kursi. Artinya dia ada dalam kedudukan yang kuat kerana untuk menahan kemarahan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ada bekalan 42 kursi Parlimen dari Parti Keadilan. Campur dengan WDAP 41, dia ada 83, nak mengimbangi. Itu yang dia marah sangat. Jadi sebab itu dicipta macam-macam. Akhirnya Presiden kita ni hodoh dilihat. Itu bab pertama. Bila nak bentuk kerajaan, saudara, kita dah tahu Parti Pakatan Harapan dapat 82 kursi. Saudara, sedangkan Perikatan Nasional cuma dapat 74. Waktu mula-mula nak bentuk 73. Tapi adanya pengkhianat daripada UMNO yang nak bawa lari 10 orang menyertai Perikatan Nasional. Dan bagi tahu pula teman-teman kita di Sarawak, UMNO dah sokong. Maka mereka pun konon nak sokong. Itulah adanya akuan bersumpah. Tapi ini dapat dipintas oleh Datuk Zahid Hamidi bahawa mengatakan itu dah tak laku. Kerana kita adanya akta anti lompat. Inilah menyebabkan kemarahan berganda pula di kalangan Perikatan Nasional. Jadi kemarahan itu diwujudkan kebencian. Yang kita ni, warga UMNO ni, Presiden bagi nak mempertahankan parti, tumpang semangkuk. Itu pulang beranda lah. Saya tak nak membela apa-apa saudara. Dan pembicaraan masih berjalan. Bukannya pembicaraan dihenti, dia ada apa. Tidak. Dan ditangguhkan pembicaraan, tunggulah putusan mahkamah. Kalau bersalah, maka dia tentulah pasti akan melepaskan jawatan. Tapi sekarang ni, belum apa-apa lagi. Yang kita ikut apa hal? Yang kita terperangkap dengan percaturan mereka. Ini perlu anda hayati.
Saya tiap-tiap malam dah bagi. Pun tak faham-faham lagi, tak tahulah. Saudara Zami Ami, saya tak nak menuduh PN Sakau dan sebagainya, tak usahlah. Saya tak nak menuduh. Tetapi saya nak memperbetulkan persepsi anda. Saya nak memperbetulkan persepsi anda terhadap Presiden UMNO. Orang yang bertungkus lumus mempertahankan agar UMNO tidak diharamkan, tentulah dia akan mengundang kemarahan, kebencian yang teramat waktu itu oleh Dr. Mahathir. Jadi diciptalah naratif macam-macam cerita. Dan kerana dia berkuasa waktu itu yang dikatakan perbicaraan ataupun tuduhan terpilih. Kita dah bercakap, buat tak tahu, masih lagi kita terpangkap ikut kebencian. Kenapa kita harus benci pada orang yang nak mempertahankan UMNO? Kemudian dicipta lagi naratif. Mereka mencipta naratif saja. Oh, Zahid Hamidi ni tak nak bertanding. Bukan dia tak nak bertanding. Mereka tak dengar. Cuba dengar ucapan dia dalam Perhimpunan Agung yang dulu, sebelum pemilihan. Dia kata soal pemilihan saya serahkan pada perwakilan. Ahli perwakilan daripada Rembau minta supaya jangan diadakan pertandingan. Dan ahli-ahli 55%, 95% perwakilan bersetuju. Bukan boleh dipindah-pindah, bukan boleh dipimpin, saudara. Ahli UMNO ni pelik perangai dia, saudara. Kalau mereka kata itulah. Kalau mereka tak setuju, tak setujulah. Bukan sekali dua UMNO mengalami macam-macam. Kalau mereka tak setuju dengan pemimpin, mereka jatuhkan. Dan semua bersetuju tidak ada pertandingan. Tapi dibuat naratif, dicerita bahawa Zahid takut bertanding. Sebab itu maka dia menang tak bertanding. Tak sah. Saya dah fikir macam manalah dia orang ni. Kenapa tidak mahu dihayati satu persatu? Ini saya nak jelaskan sebab tadi masih lagi. Mesti suruh Zahid berundur. Untuk apa? Kerana kalaulah Datuk Zahid Hamidi berundur, orang lain yang datang, mereka matlamatnya nak bawa UMNO, nak hijack UMNO, bersetuju dengan Perikatan Nasional sebab nak tebus. Mereka nak jadi Perdana Menteri. Kalau mereka jadi Perdana Menteri, apa yang ada dalam audit ke pendedahan SPRM ini boleh ditutup. Sebab mereka berkuasa. Mereka takut sekarang ni, sebab itu diusaha macam-macam. Dan kita sebagai ahli UMNO ni boleh terperangkap. Itulah keadaannya, saudara. Saya tak tahulah nak cakap macam mana lagi. Saudara, bila saya tengok benda begitu, alah, masih ada lagi warga UMNO yang masih tak faham. Dan dosa Zahid Hamidi, pertama, tidak mahu membawa ahli-ahli UMNO untuk mengkuburkan UMNO. Kalau ahli-ahli UMNO semua bersetuju menyertai PBM, maka UMNO diharamkan. Dan jadilah ahli-ahli UMNO sebagai ahli PBM. Tak adalah Perhimpunan Agung UMNO sekarang. Satu. Yang kedua, dosa Zahid Hamidi tidak mengizinkan ahli-ahli Parlimen UMNO untuk menyertai PBM, walaupun terdapat lebih kurang 12 orang masa itu yang di Ketua Indonesia Mudin dan semua situ ramai menyertai gerombolan di sana. Kemudian itu dosa dua. Dosa ketiga, menghalang akuan bersumpah itu terlaksana supaya Dr. Azimuddin dapat jadi Perdana Menteri, dihalang oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Itulah dosanya. Maka dicipta naratif, cikgu dengan murid lah. Dah lama dah mencipta macam-macam lah. Saya dengar, bukan saya tak dengar, saya ketawa saja. Saya Zaun Razali dah bercakap. Kerana pemimpinan, dia tanya kenapa pimpinan tertinggi tidak berterus terang kepada akar umbi. Ini telah dilakukan. Tapi kadang-kadang bila majlis UMNO buat, dia orang tak datang. Dan saya tidak menyalahkan ahli-ahli perangkat akar umbi. Kadang-kadang media sosial kita ni agak lemah. Itu saya kena terima hakikat saya. Saya dah berapa malam memberi kritikan. Bagi saya lah, saudara Mak, ini pandangan dan penjelasan yang bukan main-main. Janganlah kita orang kata nak membela tu, membela habis-habisan. Tidak, saya bercerita yang benar. Naratif satu, bergaduh dengan Dr. Mahathir kerana tak nak ikut cakap dia. Kerana 10 hari selepas itu, terus ada tuduhan. Andainya Datuk Seri Zahid Hamidi bersetuju ikut Dr. Mahathir, tak adalah semua tuduhan tu. Malahan, dia jadi Timbalan Perdana Menteri dah, mungkin dia jadi Perdana Menteri dah. Bersih sebersih-bersihnya, sesuci embun pagi lah, saudara. Itu gambarannya. Saudara, dan sebab itu hari ini Datuk Seri Zahid menjelaskan, dia betul terang. Saya dengar tadi ucapannya pun bukanlah dengan cara apa. Teman kawan-kawan bertanya, kenapa Presiden UMNO tak berucap macam dulu zaman pemuda UMNO? Mana boleh. Dia sebagai Presiden parti, dia kena bercakap betul terang. Bila ucapan betul terang,
Tidaklah boleh berucap garang macam mana saya bercakap malam ni, saudara. Kena pelan-pelan untuk ahli faham. Jadi Datuk Zahid, beliau menjelaskan bagaimana sepatutnya kita menolak kritikan yang dilemparkan oleh pihak tertentu, terutama pembangkang, berhubung kerjasama antara UMNO dengan Pakatan Harapan. Tapi diorang narrow down, mengatakan kerjasama UMNO-DAP. Jadi sebab itu dia sebagai Presiden harus menjelaskan pada setiap perwakilan. Hari ini Dewan penuh. Para pemerhati pun tak boleh nak masuk Dewan lah sekarang, saudara. Kemudian beliau juga menjelaskan bagaimana keadaan dulu kita bersama dengan PAS dalam Pakatan Nasional. Jadi kalau mereka tuduh kita baik dengan DAP, kita berbaik dengan parti DAP dalam Pakatan Harapan. Bukan DAP parti satu-satu, berbeza dengan parti PAS katanya. PAS itu jelas. PAS dengan DAP. Pesir. Parti DAP, parti PAS. UMNO tidak. UMNO menyantuni dalam Pakatan Harapan. Sebab kita mewakili Barisan Nasional. Kerjasama dengan Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan ada 3 parti. Iaitu Parti Keadilan sebagai pimpinan teraju utamanya, DAP yang mendapat 42 kursi, dan Parti Amanah. Kita kerjasama dengan 3. Tapi naratif yang dicipta satu parti. Yang lain tu buat macam dululah bila kata no Anwar, no DAP, no PBM. Cerita no PBM ni hilang. Ini cara orang politik mengaburi. Jadi